Keajaiban numerologi ayat 87 Surah Al-Hijr. Ayat 27 dari Surah Al-Hijr bukan sekadar ayat biasa dalam Al-Quran, tetapi menyimpan keunikan luar biasa dari segi bilangan kata, pola numerologi, serta makna rohani dan sejarah yang mendalam. Dalam bab ini, kita akan meneroka keindahan matematik, sejarah penurunan ayat, tafsiran ulama, dan makna simbolik yang terkandung dalam ayat ini, serta mengaitkannya dengan fenomena numerologi lain dalam Al-Quran. Sejarah dan konteks penurunan ayat. Ayat 87 Surah Al-Hijr diturunkan di Mekah pada fasa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ayat ini datang sebagai penghibur dan peneguh hati Rasulullah, yang ketika itu menghadapi tentangan hebat dari kaum Quraisy. Allah SWT menegaskan bahwa baginda telah dikurniakan 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung, sebagai anugerah yang tiada bandingan. Menurut para mufassir, 7 ayat merujuk kepada surah Al-Fatihah yang menjadi inti dan pembuka setiap solat. Bilangan kata dalam ayat. Ayat 87 surah Al-Hijr terdiri daripada 7 kata dalam teks Arab asal. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Kata-kata ini adalah وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنْ مِنَا مَلَنِي وَالْقُرْآنِ Wal-Qur'ana al-Azima. Al-Azima. Bilangan 7 ini selari dengan makna ayat itu sendiri, yang merujuk kepada 7 ayat surah Al-Fatihah, dikenali sebagai Al-Matani, yang dibaca berulang-ulang. Dalam tradisi Islam, angka 7 sering dikaitkan dengan kesempurnaan, pengulangan, dan keberkatan, seperti 7 langit, 7 lapis bumi, 7 kali tawaf, dan 7 ayat Al-Fatihah. Kata ketiga, Sabah. Kata ketiga dalam ayat ini, Saban, bermaksud 7. Ini merujuk kepada 7 ayat surah Al-Fatihah, yang merupakan intipati Al-Quran dan dibaca dalam setiap solat. Kehadiran kata 7 pada posisi ketiga dalam ayat ini menjadi titik tumpu pemerhatian numerologi, seolah-olah menegaskan kepentingan angka 7 dalam struktur dan makna ayat. Pemerhatian numerologi, Sadomiyumil Lablam 73. Mari kita lihat beberapa pola matematik yang menarik berkaitan dengan nombor Sadomiyum 173 yang diambil daripada gabungan nombor surah dan leset 87. Pecahan nombor 15 plus 8 plus 7 30. 33 plus 0 3. Ini menunjukkan hubungan dengan kata ketiga, yaitu Sabah, surah dan ayat, nombor surah, 16 nombor ayat, lapla per 7. Nombor K7 merujuk kepada Saban. Gabungan ini menghasilkan nombor 573. Yang membawa kita kepada pola berikut. 7 matani dan 2 kamasujo. Surah Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat, dikenali sebagai Al-Matani. Jika kita darabkan 9 ayat dengan 7, kita dapat 7 berdua 49. Nombor 49 ini boleh dilihat sebagai simbol kesempurnaan atau kelengkapan, kerana dalam banyak tradisi, angka 7 dan gandaan 7 melambangkan sesuatu yang lengkap dan sempurna. Keajaiban 7 dengan mengambil nombor 973 dan mendarabkannya dengan 7 sebanyak 2 kali, kita mendapat Siri Mimil 8773 menjujo, wa Siri Sau sama sesadas. Siri Selansazap menjujo, wa juju. Nombor 7777 ini bukan sekadar kebetulan. Ia mencerminkan keindahan matematik dalam Al-Quran, di mana nombor 7 sering dikaitkan dengan keajaiban seperti 7 petala langit atau 7 ayat Al-Fatihah. Pola berulang ini juga mengingatkan kita kepada struktur simetri dan keteraturan dalam wahyu ilahi. Makna di sebalik 7777 nombor 7 mempunyai kepentingan besar dalam Al-Quran, seperti 7 petala langit, surah Al-Mulk 67 vers 3, dan 7 ayat Al-Fatihah. Keputusan 7777 daripada pengiraan ini boleh dilihat sebagai petunjuk kepada kesempurnaan dan keajaiban matematik Al-Quran. Bagi setengah pengkaji, pola seperti ini adalah bukti keunikan dan ketelitian ilahi dalam teks suci ini. Contoh lain penggunaan angka 7 dalam Al-Quran. Selain surah Al-Fatihah, angka 7 juga muncul dalam banyak konteks lain. 7 langit, surah Al-Baqarah. 7 bumi, surah At-Talaq Muflax. 7 kali tawaf dan sa'i dalam ibadah haji. 7 hari dalam seminggu. Semua ini menunjukkan konsistensi dan keistimewaan angka 7 dalam tradisi Islam. Tafsiran ulama mengenai ayat label 7. Menurut tafsir Ibn Kathir, ayat ini menegaskan keutamaan surah Al-Fatihah sebagai 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW.
Imam Al-Qurtubi pula menekankan bahawa pengulangan surah Al-Fatihah dalam solat-solat adalah simbol pengulangan rahmat dan petunjuk Allah kepada manusia. Kesimpulan awal ayat 87 surah Al-Hijr bukan sahaja membawa makna rohani yang mendalam, tetapi juga menyimpan keindahan numerologi yang menakjubkan. Dari bilangan 7 kata, kata ketiga yang merujuk kepada 7, hingga kepada pola 7. Ayat ini menunjukkan keajaiban matematik yang selari dengan keunikan Al-Quran. Semoga penerokaan ini meningkatkan kekaguman kita terhadap keindahan dan ketelitian kitab suci ini. Nota: jika Anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang pola numerologi lain dalam Al-Quran atau tafsiran ayat ini, sila tinggalkan komen di bawah. Pengesahan kata dalam ayat 87 surah Al-Hijr. Seperti yang Anda nyatakan, ayat 87 surah Al-Hijr terdiri daripada 7 kata dalam teks Arab. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Kata-kata tersebut adalah وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Kata keenam, Wal-Quran Al-Qur'ana merujuk kepada Al-Quran, dan ini mengesahkan pemerhatian Anda. Pemerhatian numerologi, Saidu Milam 876. Anda menghubungkan nombor Saidu Milam 876 dengan 19 nombor surah Hijr, 87 nombor ayat. 6. Kata keenam, Wal-Quran. 1. Kaitan dengan 114 surah Anda menyebut 61 plus 1 babat surah Quran. Ini adalah pemerhatian simbolik yang menarik. Nombor 6. Kata keenam dikaitkan dengan Wal-Quran yang merujuk kepada keseluruhan Al-Quran. Anda menghubungkan 6 dengan status 14 surah melalui pengiraan 1 plus 1 plus 4 6, menunjukkan hubungan simbolik antara kata keenam dan jumlah surah dalam Al-Quran. Ini mencerminkan kesatuan ayat ini dengan struktur keseluruhan Al-Quran, di mana Al-Fatihah, Al-Mathani, dan Al-Quran disebut bersama dalam ayat ini. 1. Pola numerologi. Sari 1876 dan 9 Asma Husna. Anda mencadangkan Sri 1876, Asar 26, Kaisar 26, Kuas 9 plus 9. Asmaul Husna karena Sar 21 plus 2 plus 9. Mari kita pecahkan. Sri 1876 ke Sar 26. Benar, karena Sar 26 ke 1 Sari 586. Sar 26 ke 1 plus 2 plus 6 plus 9. Jumlah digit Sar 26 menghasilkan 9. 9 Kaimer 9 walapna sisat. Walaupun pengiraan ini menghasilkan 81, Anda menghubungkan nombor 9 dengan 99 Asmaul Husna, yang merupakan simbolik kerana nombor 9 sering dikaitkan dengan kesempurnaan dalam tradisi numerologi. 99 Asmaul Husna mencerminkan sifat-sifat Allah, dan kaitan 126, 12 plus 69, dengan 99 nama Allah adalah pemerhatian rohani yang mendalam. 1. Pengiraan 1876, tab 7. Seperti yang Anda nyatakan sebelum ini. Sri Mil Fala Bejubelum Time Jujua, Sri Lazlala Sosebiba 2. Sambla Suaros Manti 2 Mzujua, Juju 24. Walaupun tidak sesimetri seperti Sri Mil Lam Juju Diaken Juju, nombor 7724 mengandungi 3 angka 7 yang merujuk kepada nombor 7 yang signifikan dalam Al-Quran. Contohnya 7 ayat Al-Fatihah, 7 petala langit. Ini tetap menarik sebagai sebahagian daripada keajaiban numerologi Al-Quran. Kaitan dengan surah Al-Alaq, ayat 1. Kata ketiga, Anda menghubungkan pemerhatian ini dengan surah Al-Alaq, ayat 1. Aqra bismi rabbika alladhi khalaqa ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan nyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Mari kita pecahkan ayat ini untuk mengesahkan kata-kata Aqra bismismi rabbika alladhi khalaq. Kata ketiga, Rabbika bermaksud Tuhanmu dan merujuk kepada Allah. Anda menghubungkan ini dengan 99 Asmaul Husna, kerana Rabbika merujuk kepada Allah, yang mempunyai 99 nama indah. Nombor 96 plus 1 ayat 3 menghasilkan 99 dan Anda mungkin melihat kaitan simbolik dengan 99 Asmaul Husna melalui pemerhatian numerologi. Mari kita analisis nombor 96 satu gelas. Jumlah digit 9 plus 1 3 19. 19 plus 1 plus 9 plus 10 plus 1 plus 0 1. Nombor 1 boleh melambangkan tauhid atau keesaan Allah yang selari dengan makna Rabbika dan Asmaul Husna.
Walaupun tidak secara langsung menghasilkan seniman, kaitan simbolik dengan Asmaul Husna adalah signifikan kerana Rabbika merujuk kepada Allah, yang sifat-sifatnya diwakili oleh 9 nama. Hubungan antara 1986 dan 911, Anda telah menghubungkan dua ayat. Surah Al-Hijr 19:87. Kata 6. Wal Quran 19:76. Berkaitan dengan Al-Quran dan 9 Asmaul Husna melalui strip duduk 66 kan 19:76 dan 1+2+9. Surah Al-Alaq ayat 1 kata Bika 96 Sakol Bliaz berkaitan dengan 99 Asmaul Husna melalui rujukan kepada Allah. Kedua-dua ayat ini berkaitan secara tematik. Surah Al-Hijr 15:7 menyebut pemberian Al-Mathani, 7 ayat Al-Fatihah dan Al-Quran. Surah Al-Alaq Sultra adalah ayat pertama yang diturunkan, memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca dengan nama Tuhan Rabbik. Kedua-duanya menekankan hubungan dengan Allah melalui Asmaul Husna, dan Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Pola numerologi tambahan, 1926, jumlah digit, 15 plus 4 plus 7 0 27, 2 plus 7 of minan. Strib liwat dawad ma 7 numa, start 26 kam 126, dan start 20 12969. Kaitan simbolik dengan 9 Asmaul Husna. Jumlah digit, 9 plus 6 plus 1 3 19, 1 dan 10, 1 plus 0 was 1. Nombor 1 melambangkan keesaan Allah, selari dengan Rabbika dan Asmaul Husna. Kaitan antara 9 daripada 11 dan 1 daripada 6 dengan 16 boleh dilihat sebagai mencerminkan kesempurnaan Minan dan Tauhid Sad, yang kedua-duanya berkaitan dengan 9 Asmaul Husna. Makna simbolik wal Quran, kata ke-6, merujuk kepada Al-Quran yang mengandungi 134 surah. Pola 126, 126 kelas 19:76 dan jumlah digit 9 menghubungkan ayat ini dengan kesempurnaan ilahi, selari dengan 99 Asmaul Husna. Rabbika, merujuk kepada Allah, yang sifat-sifatnya diwakili oleh 99 Asmaul Husna. Jumlah digit 19, nombor penting dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Mudathir 30, dan 1 melambangkan keesaan Allah. Hubungan tematik, ayat 19-7 menghubungkan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah SWT pada hari yang penuh keberkatan ini. Hari ini kita akan menyelami satu keajaiban tersembunyi dalam Al-Quran. Sebuah permata yang jarang disedari ramai, namun sangat bermakna bagi mereka yang mencarinya. Surah Al-Hijr, khususnya ayat 87, menyimpan pelbagai rahsia yang telah menjadi bahan kajian dan renungan para ulama sepanjang zaman. Surah Al-Hijr, ayat 87, menyimpan rahsia numerologi yang luar biasa dan menakjubkan, yang telah menarik perhatian para ulama dan pencinta Al-Quran sejak dahulu lagi. Ayat ini menjadi titik tumpu kepada banyak perbincangan tentang keunikan struktur Al-Quran. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Para ulama seperti Imam Al-Qurtubi dan Ibn Kathir menegaskan bahawa ayat ini merujuk kepada surah Al-Fatihah yang menjadi inti kepada setiap solat dan ibadah. Surah Al-Fatihah, 7 ayat yang wajib dibaca dalam setiap rakaat solat, dianggap sebagai umul kitab atau induk Al-Quran. Tanpa membacanya, solat tidak akan sempurna. Menurut Imam Al-Ghazali, setiap ayat dalam surah Al-Fatihah mengandungi makna mendalam yang merangkumi seluruh ajaran Islam. Ayat 87 ini bukan sekadar menyebut anugerah, tetapi juga menampilkan struktur matematik yang unik dan luar biasa. Setiap ayat, setiap perkataan, bahkan setiap huruf, mempunyai kedudukan dan makna yang tersendiri. Sebagai contoh, para sarjana moden seperti Dr. Rashad Khalifa telah mengkaji pola matematik dalam Al-Quran, termasuk pengulangan angka 7 yang sering muncul dalam pelbagai konteks. Jika kita kaji nombor surah, nombor ayat, dan bilangan perkataan, kita akan temui corak menakjubkan yang membuktikan kehebatan susunan Al-Quran. Setiap angka dan susunan bukanlah kebetulan, tetapi penuh hikmah. Sebagai contoh, angka 7 bukan sahaja merujuk kepada surah Al-Fatihah, tetapi juga kepada 7 lapisan langit, 7 hari dalam seminggu, dan 7 pintu neraka yang disebut dalam ayat-ayat lain. Ini membuktikan Al-Quran bukan ciptaan manusia, tetapi wahyu yang penuh hikmah dan keajaiban. Setiap penemuan baru dalam Al-Quran semakin menguatkan keimanan kita terhadap kebesaran Allah.
Ulama seperti Syekh Tantawi Jauhari menulis bahwa keindahan dan keunikan struktur Al-Quran adalah bukti mukjizat yang tidak dapat ditandingi. Mari kita lihat bersama bagaimana angka-angka dalam ayat ini membentuk satu keindahan yang luar biasa, seolah-olah ada seni dan rahasia yang tersembunyi di sebalik setiap baris ayat. Sebagai contoh, pengulangan kata Saban Minal Matani dalam ayat ini juga dikaitkan dengan 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah yang agung, yang kesemuanya membawa makna mendalam dan saling berkait. Ini bukan sekadar permainan nombor, tetapi satu cara untuk kita lebih menghargai mukjizat Al-Quran dan memahami betapa agungnya kitab suci ini yang menjadi panduan hidup umat manusia. Kisah para sahabat seperti Abdullah ibn Mas'ud yang sering menangis ketika membaca surah Al-Fatihah menunjukkan betapa dalamnya pengaruh ayat-ayat ini dalam kehidupan mereka. Semoga perkongsian ini menambah kecintaan kita kepada kitab suci ini dan mendorong kita untuk terus mendalami serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Teruskan bersama kami untuk meneroka lebih banyak keajaiban Al-Quran, kerana setiap ayat menyimpan permata yang menanti untuk digali dan dihargai. Salah satu perkara pertama yang benar-benar menakjubkan dalam Al-Quran ialah bagaimana ayat 87 surah Al-Hijr terdiri daripada 7 perkataan dalam bahasa Arab. Setiap perkataan dipilih dengan penuh hikmah, membentuk satu susunan yang sangat bermakna dan penuh rahsia. Jika kita perhatikan dengan teliti, tidak ada satu pun kata yang sia-sia atau berlebihan. Setiap huruf, setiap suku kata, seolah-olah telah diatur dengan teliti untuk menyampaikan makna yang mendalam. Ayat ini secara khusus berbicara tentang 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah, surah pembuka Al-Quran yang juga terdiri daripada 7 ayat. Setiap hari, surah ini diulang dalam setiap rakaat solat, menjadi penghubung utama antara hamba dan pencipta. 7 ayat ini bukan sekadar bacaan, tetapi menjadi inti kepada seluruh ajaran Islam, merangkumi pujian, permohonan dan penyerahan diri kepada Allah. Hubungan antara 7 perkataan dan 7 ayat ini bukanlah satu kebetulan semata-mata, tetapi satu reka bentuk ilahi yang sangat teliti dan penuh makna. Dalam numerologi Islam, angka 7 sering dikaitkan dengan kesempurnaan dan pengulangan yang membawa keberkatan. Kita lihat, 7 langit, 7 bumi, 7 kali tawaf di Ka'bah, dan 7 pintu syurga dan neraka. Semuanya menandakan kepentingan angka ini dalam ciptaan Allah. Surah Al-Fatihah adalah intisari Al-Quran, mengandungi segala inti pati ajaran Islam. Ia dibaca dalam setiap solat, menjadi rukun utama ibadah, dan menjadi doa yang paling banyak diulang oleh umat Islam di seluruh dunia. Setiap kali kita membaca 7 ayat ini, kita sebenarnya sedang mengulangi satu formula spiritual yang telah ditetapkan oleh Allah untuk membimbing hati dan jiwa kita. Allah menekankan keistimewaan angka 7 dengan menggunakan 7 perkataan untuk menerangkan 7 ayat. Angka 7 seringkali disebut dalam Al-Quran dan tradisi Islam, melambangkan kesempurnaan, keberkatan, dan pengulangan yang membawa makna mendalam. Dalam numerologi, pengulangan angka 7 juga dikaitkan dengan pencarian makna, pencerahan rohani, dan perjalanan menuju kesempurnaan iman. Simetri dan keseimbangan ini menunjukkan betapa terperincinya struktur Al-Quran, bukan sahaja dari segi bahasa, tetapi juga dari segi matematik dan seni. Setiap elemen saling melengkapi, membentuk satu keindahan yang luar biasa. Jika kita perhatikan, bilangan huruf dalam ayat 87 juga mempunyai keseimbangan tertentu, seolah-olah setiap aspek ayat ini telah diatur untuk menonjolkan keajaiban angka 7. Hubungan ini mengajak kita untuk berpikir lebih dalam. Mengapa 7? Apa rahsia di sebalik angka ini? Mengapa Allah memilih angka ini untuk menekankan sesuatu yang sangat penting dalam agama kita? Dalam tradisi tasawuf, angka 7 sering dikaitkan dengan 7 lapisan hati, 7 tahap perjalanan rohani, dan 7 pintu menuju makrifatullah. Jika kita meneliti lebih jauh, angka 7 juga muncul dalam banyak aspek lain dalam Al-Quran. Misalnya, terdapat 7 huruf muqatta'ah yang sering menjadi misteri di awal beberapa surah, dan 7 kali Allah bersumpah dalam surah-surah tertentu. Semua ini menambah lapisan keajaiban dan misteri yang mengelilingi angka 7. Allah Maha Bijaksana dalam setiap susunan firman-Nya. Setiap angka, setiap kata, dan setiap ayat mempunyai tujuan dan makna yang tersendiri.
menanti untuk diterokai oleh mereka yang mahu berfikir. 7 kata dalam ayat 87 seolah-olah menjadi kunci untuk membuka rahsia 7 ayat Al-Fatihah, dan seterusnya membuka pintu kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran. 7 kata untuk 7 ayat, satu penekanan halus yang sangat berkesan, seolah-olah Allah ingin menarik perhatian kita kepada sesuatu yang lebih besar di sebalik angka ini. Ia mengingatkan kita bahawa setiap pengulangan, setiap bacaan adalah satu bentuk zikir dan penghubung rohani yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ini adalah lapisan keajaiban pertama yang membuka pintu kepada penemuan lebih mendalam dalam Al-Quran. Setiap penemuan membawa kita lebih dekat kepada memahami kebesaran Allah. Dengan memahami keajaiban angka 7, kita didorong untuk terus mencari makna di sebalik setiap ayat dan setiap susunan dalam Al-Quran. Secara spiritual, angka 7 juga melambangkan perjalanan manusia menuju kesempurnaan iman. Seperti 7 langkah dalam tawaf, 7 ayat Al-Fatihah membimbing kita dalam setiap solat, membawa kita dari permulaan hingga ke penyerahan total kepada Allah. Allah sedang mempersiapkan kita melihat keajaiban yang lebih besar, mengajak kita untuk terus meneroka dan merenung keindahan serta hikmah yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah, ingatlah bahawa di sebalik 7 ayat dan 7 kata ini, tersembunyi rahsia besar yang menanti untuk diterokai oleh hati yang ikhlas dan minda yang terbuka. Mari kita perhatikan susunan perkataan dalam ayat ini. Perkataan Saban, 7, diletakkan sebagai perkataan ketiga daripada 7. Kedudukan ini bukan rawak. Dalam numerologi Al-Quran, setiap posisi membawa makna. Dengan meletakkan 7 pada kedudukan ketiga, Allah memberi isyarat tentang kaitan angka 3 dan 7. Gabungan nombor surah 15 ayat 10 dan kedudukan kata 3 membentuk satu kod numerologi. Angka-angka ini adalah kunci kepada pemahaman matematik yang lebih mendalam. Allah mengajak kita melihat lebih jauh daripada makna zahir ayat. Setiap perincian, termasuk kedudukan satu perkataan, boleh jadi mempunyai hikmah tersembunyi. Kedudukan ketiga Saban menjadi titik permulaan kepada siri pengiraan matematik yang menakjubkan. Ini membuktikan kesempurnaan Al-Quran dari segi bahasa dan reka bentuk matematik. Dalam analisis linguistik, Saban sering dikaitkan dengan kesempurnaan dan ketuhanan. Para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Ibn Arabi menekankan simbolisme angka 7 dalam konteks spiritual. Angka 7 sering muncul dalam tradisi Islam, melambangkan penciptaan dan kesempurnaan. Ini menguatkan lagi pandangan bahawa setiap elemen dalam Al-Quran mempunyai makna yang mendalam dan berlapis. Sekarang, mari kita telusuri perjalanan luar biasa dari angka 1583 ke 7. Kita akan membedah bukan hanya logika matematikanya, tetapi juga makna spiritual dan kisah di balik angka-angka ini. Sebuah perjalanan yang mengungkap keajaiban Al-Quran dari sudut yang jarang disadari. Pertama, kita gabungkan nomor surah, ayat 7, dan kedudukan kata tiap, membentuk angka 1583. Ini bukan sekadar gabungan rawak, melainkan hasil dari struktur ayat yang sangat spesifik. Setiap angka mewakili posisi penting dalam Al-Quran, seolah-olah menjadi koordinat rahasia yang menuntun kita pada makna tersembunyi. Sekarang, mari kita lihat logika matematikanya. Ayat ini membicarakan tentang 7 ayat yang agung, merujuk kepada Al-Fatihah, yang sering disebut sebagai Ummul Kitab. Maka kita darabkan 1583 dengan 7 sesuai dengan tema utama ayat ini, menandakan pengulangan dan keagungan angka 7 dalam wahyu. Hasilnya adalah sesat 6 digit angka 1 yang tersusun rapi. Secara matematik, ini adalah hasil unik, karena hanya angka tertentu yang bila didarabkan dengan 7 menghasilkan pola seperti ini. Ia seolah-olah menegaskan kesatuan, tauhid, dan keunikan ayat-ayat Allah. Namun, perjalanan belum selesai. Ayat ini juga menyebut yang diulang-ulang, menandakan penekanan dan pengulangan dalam wahyu. Maka, kita darabkan lagi hasil tadi, dengan 7 sekali lagi. Hasilnya adalah 6 digit angka 7 yang sangat sempurna. Ini bukan sekadar kebetulan matematik, tetapi juga simbolisme spiritual yang mendalam. Angka 7 dalam Islam sering dikaitkan dengan kesempurnaan, penciptaan, dan pengulangan dalam ibadah. Seperti 7 langit, 7 kali tawaf, dan 7 ayat Al-Fatihah. Subhanallah,
Angka 7 yang menjadi tema utama ayat ini muncul berulang-ulang, bukan hanya dalam teks, tetapi juga dalam pola matematiknya. Ini mengingat kita pada kisah para ulama terdahulu yang kagum dengan keindahan struktur Al-Quran, di mana setiap angka dan kata seolah-olah telah disusun dengan penuh hikmah. Gabungan nomor surah, ayat, dan kedudukan kata, apabila didarab dengan 7 dua kali, menghasilkan corak sempurna yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab bacaan, tetapi juga mukjizat matematik yang menakjubkan. Dalam sejarah, ada kisah seorang matematikawan Muslim yang menghabiskan bertahun-tahun meneliti pola angka dalam Al-Quran. Beliau akhirnya mengakui bahwa setiap struktur angka dalam kitab suci ini membawa makna dan hikmah yang mendalam, jauh melampaui logika manusia biasa. Susunan Al-Quran sangat terperinci dan dirancang dengan sempurna, memperlihatkan kebijaksanaan yang luar biasa dalam setiap ayat dan strukturnya. Setiap angka, setiap pengulangan, adalah sebahagian daripada mukjizat yang boleh dikaji dan direnungi. Setiap angka, setiap struktur, adalah mukjizat yang boleh dikaji dan direnungi, membuka pintu kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang wahyu ilahi. Bahkan, para ulama dan cendekiawan moden masih terus meneliti rahsia di sebalik angka-angka ini. Inilah keindahan numerologi Al-Quran yang menakjubkan, memperlihatkan betapa agung dan sempurnanya kitab suci ini dari segala sudut, termasuk matematik. Setiap pola adalah undangan untuk kita merenung dan mendekatkan diri kepada Allah. Allah Maha mengetahui segala rahsia, dan hanya Dia yang mampu menyusun sesuatu dengan begitu sempurna, hingga manusia pun terpegun melihat keajaiban ini. Semoga kita sentiasa diberi hidayah untuk memahami dan menghayati mukjizat Al-Quran, baik dari segi lafaz maupun angka-angkanya. Angka 7 bukan sekadar angka, ia berulang dalam Al-Quran dan Islam. 7 ayat Al-Fatihah, 7 langit, 7 pusingan tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu jamrah, semuanya melambangkan kesempurnaan dan keagungan. Dalam surah Al-Mulk, Allah menyebut penciptaan 7 langit berlapis-lapis. Setiap lapisan langit bagaikan tirai rahasia yang menyembunyikan keagungan ciptaannya. Seperti galaksi yang berputar tanpa henti, ayat-ayat yang berulang dalam Al-Quran membawa makna yang tidak pernah habis diterokai. Kemunculan 7 dari ayat ini mengaitkan keagungan Al-Quran dengan keagungan ciptaan langit. Setiap angka 7 seolah-olah gema dari langit ke langit, menghubungkan dunia zahir dan batin. Angka 7 menjadi simbol kesempurnaan dalam ibadah dan penciptaan. Ia juga disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu dijadikannya 7 langit. Ini bukan kebetulan matematik, tetapi pengesahan simbolik yang mendalam. Setiap pengulangan adalah isyarat kepada rahsia ilahi yang tersembunyi di sebalik ayat-ayat suci. Anugerah 7 ayat yang berulang setara dengan keagungan 7 langit. Seperti lapisan langit yang melindungi bumi, ayat-ayat ini melindungi hati dan jiwa kita. Para ulama sufi menafsirkan 7 langit sebagai 7 tahap perjalanan rohani menuju Allah, dan 7 ayat Al-Fatihah sebagai kunci membuka pintu-pintu langit. Ia menguatkan iman kita kepada kebesaran Allah dan kitabnya, mengingatkan kita bahwa setiap ayat adalah cerminan keajaiban kosmos dan rahmat ilahi yang tidak terhingga. Keajaiban numerologi Al-Quran membentuk jaringan bukti yang kukuh. Gabungan nombor surah, ayat, dan bilangan perkataan membuka pelbagai kod menarik. Salah satu penemuan ialah kaitan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Jika kita ambil nilai abjad ayat ini, para pengkaji menemui kaitan dengan angka 99, jumlah Asmaul Husna. Ini menunjukkan keindahan Al-Quran boleh diterokai dari pelbagai sudut. Hubungan dengan Asmaul Husna mengingatkan kita bahwa Al-Quran dan nama-nama Allah saling berkaitan. Firman-Nya dan sifat-sifatnya berpadu dalam keharmonian sempurna. Setiap corak numerologi menguatkan lagi pemahaman kita tentang sumber wahyu. Inilah dimensi keindahan Al-Quran yang patut kita syukuri. Sebagai contoh, angka 7 sering muncul dalam Al-Quran, melambangkan kesempurnaan dan penciptaan. Angka 19 juga penting, dikaitkan dengan struktur matematik Al-Quran yang menakjubkan. Setiap angka membawa makna mendalam dalam tradisi Islam, menghubungkan kita dengan kebijaksanaan ilahi. Penemuan ini mengajak kita untuk terus meneroka dan menghargai keajaiban Al-Quran.
Keajaiban numerologi ini membentuk jambatan antara surah-surah Al-Quran. Contohnya, hubungan ayat 87 surah Al-Hijr dengan ayat pertama surah Al-Alaq, wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama surah Al-Alaq terdiri daripada 5 perkataan, dengan Rabbika, Tuhanmu, sebagai perkataan ketiga. Wahyu pertama ini diturunkan di Gua Hira, ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertafakur. Ia membawa perubahan besar dalam hidup baginda dan umat Islam awal, menandakan permulaan misi kenabian. Wahyu ini mengandungi pelajaran rohani yang mendalam, mengajak manusia mengenal Tuhan dan ilmu. Gabungan nombor surah, ayat 1, dan kedudukan kata 3 membentuk 9611. Kedua-dua ayat ini menonjolkan perkataan kunci pada kedudukan ketiga, Saban dan Rabbika Tuhanmu. Satu tentang anugerah Al-Quran, satu lagi tentang permulaan wahyu. Struktur numerologi yang sama menonjolkan mesej teras kedua-duanya. Ini membuktikan reka bentuk Al-Quran yang konsisten dan disengajakan. Setiap ayat saling berkait membentuk satu sistem yang sempurna. Inilah keajaiban Al-Quran yang tiada tandingan. Keajaiban Al-Quran bukan hanya terletak pada maknanya, tetapi juga pada struktur fisikal mushaf, terutama mushaf Madinah yang menjadi rujukan utama umat Islam hari ini. Setiap helaian, setiap baris, bahkan setiap huruf, tersusun dengan penuh hikmah dan keindahan. Surah Al-Hijr terletak dalam juzuk 19, bermula pada halaman 262. Jika diperhatikan, penempatan surah dan ayat di setiap halaman bukanlah secara rawak, tetapi mengikut aturan yang sangat teliti. Gabungan nombor surah, ayat, dan kedudukan kata membentuk siri 983. Jika angka ini dibahagi dengan nombor ayat ke-82, hasilnya 182,44, hampir menyamai nombor halaman surah ini bermula. Ini menunjukkan adanya hubungan matematik yang tersembunyi di sebalik susunan ayat dan halaman. Para ulama seperti Dr. Zaglul El-Nagar dan Prof. Fadhil Rahman menegaskan bahawa keunikan ini bukan kebetulan, tetapi sebahagian daripada mukjizat Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kitab lain. Surah Al-Fatihah mengandungi 7 ayat, manakala Al-Hijr mempunyai 99 ayat. Jika dikalikan 7 minus 9, nombor 93, satu angka yang seolah-olah menghubungkan dua surah penting ini secara simbolik. Angka 693 ini juga menjadi perbincangan dalam kalangan ahli numerologi Islam yang melihatnya sebagai lambang kesinambungan dan kesempurnaan dalam susunan wahyu. Juzuk 16 bermula pada halaman 262 dan juzuk 19 pula pada halaman 282. Perbezaan 20 halaman ini adalah panjang satu juzuk, menandakan konsistensi dan keseimbangan dalam pembahagian Al-Quran. Setiap juzuk, setiap halaman, seolah-olah dirancang dengan teliti untuk memudahkan hafazan dan bacaan, seperti yang diakui oleh para hufaz dan ulama tajwid. Susunan halaman, bilangan ayat, dan nombor surah membentuk keharmonian luar biasa. Ini bukan sahaja memudahkan pembelajaran, tetapi juga memperlihatkan keindahan matematik dan seni dalam wahyu Allah. Secara pribadi, setiap kali saya meneliti susunan ini, terasa betapa agungnya kebijaksanaan Allah dalam setiap aspek Al-Quran. Ia mengingatkan kita bahawa tiada satu pun yang sia-sia dalam kitab suci ini. Setiap aspek Al-Quran, dari ayat hingga halaman, dari angka hingga makna, adalah bukti keajaiban ilahi yang tiada tandingan. Semoga kita sentiasa diberi hidayah untuk memahami dan menghayati mukjizat ini. Kita telah menyelami keajaiban numerologi ayat 87 surah Al-Hijr, namun lautan ilmu Al-Quran tidak pernah bertepi. Dari 7 perkataan hingga kod matematik 7, semuanya membuktikan keagungan dan kedalaman Al-Quran yang tiada tandingan. Angka 7 melambangkan kesempurnaan, 7 langit, dan amalan ibadah. Semua ini hanyalah sebahagian kecil dari rahasia yang menanti untuk diterokai. Keajaiban ini membentuk jambatan ke ayat-ayat lain, menunjukkan konsistensi reka bentuk Al-Quran yang luar biasa. Struktur fisikal mushaf turut menyokong corak ilahi ini, seolah-olah setiap helaian mengandungi lapisan makna yang menunggu untuk difahami. Semua ini bukti kukuh bahawa Al-Quran adalah firman Allah yang maha bijaksana, seperti firman-Nya, dan tidaklah kamu diberi ilmu melainkan sedikit. Semakin kita kaji, semakin banyak mutiara hikmah yang ditemui. Setiap penemuan membuka pintu kepada 1000 lagi persoalan dan keajaiban.
Jadikanlah Al-Quran sebagai teman setia dalam pencarian ilmu. Seperti kata Imam Syafi'i, setiap kali aku membuka lembaran Al-Quran, aku temui hikmah yang baru. Marilah kita terus meneroka, bertanya dan mendalami lautan ilmu ini. Semoga usaha ini menambah kecintaan, keimanan, dan semangat kita untuk terus belajar dari Al-Quran. Wallahualam.